Saya isi, lepas tu saya screenshot lah. Terus saya semak memang masuk lah. Tu no. Wah. Tak apa, sekejap saya hantar screenshot tu kat dia sendiri. Okey. Okey. Takut lagi kalau kita isi pula lagi dia jadi 2 kali isi kan. Baik. Nyok ni ada 2, satu nyok cabang, satu selat berganyok. Oh tu, dua-dua nyok naik puas. Okey. Okey. Baik. Salam. Kenapa? Okey. Bila korban tu kan, bila kat kota tu dia tak ada lah kata macam ada satu orang timbang kilo macam satu tumpuk tu dia timbang lagi semua untuk bagi ke orang tau. Lepas tu dia cuma bagi 7 orang tu, dia selungguk tu. Okey, hak ni hak A, hak B. Jadi kita pun ambil hak kita lah sebab kita dalam kelang kabut ni kita pun ambil lah daripada bolang guni yang besar ni. Kita pun buat balik kita pun tak tanya orang tahu yang tengah sebenarnya tu mak dia bagi tu tidak bagi lagi kan. Kita pun selungguk the whole thing tu kita tubuh dalam tempat tu. Misi tu tepi air yang besar kan. Lepas tu 2-3 hari kemudian dah habis dah hari tasyrik semua. Kita pun telefon orang yang menguruskan korban kan, kita kata hari tu ambil lagi yang sekilo yang kita sedekah kat orang tu kan. Lepas tu dia kata lah kami tak buat begitulah, dia kata sama turun sebenarnya buat begitu. Jadi tuan ni yang kena bahagi kan. Lepas tu buat kita jadi macam miskomunikasi yang tak selalu duduk buat dulu. Dia pada ambil siap dah apa yang dia pun sekilo tu nak ambil tu. Kita tak balik dah habis hari tasyrik dah. Bila kita tanya ustaz tu, ustaz kata kami tak bahagi apa lagi pun dia kata tuan tu. Jadi benda tu dah masuk dalam peti ais dah. Jadi kalau ikut tu dia kata kau kena bagi daging yang fresh, yang tidak dimasak, yang baru tu. Jadi kalau kita ambil balik dalam peti ais tu kita pergi bagi tapi lepas hari tasyrik. Tak apa no? Ikut dia tak kira korban je. Dia awak tu semelih tu. Mak cik punya susah hati lah kita sebab kita tak tanya nak. Tak apa, bagi balik. Bagi balik dalam beku tak apa nak. Okey. Dah tanya tu. Tak ada buat kita dia cukup free kan. Terima kasih ustaz. Ya, sama. Terima kasih. Ya, sila. Salam. Oh, mai ni. Cikgu ni masuk ni. Awal ni sama mai. Tak apa, tunggu saya. Let's go check out. Tes. Ya. Baik. Tes. Boleh.
ambil call dah tak kan. Dia ambil call saya dah tak kan. Pasal itu dia kata tiba-tiba cabang tak ada data tak isi kan. Lepas tu saya bagilah bukti screenshot pengisian kita ni kan. Lepas tu tak tahulah. Dia tengok dia ganti kata dengan isi lagi dengan isi list semula lah dia tak. Tak dia dah buat pengisian maksudnya berarti sepatutnya ada orang. Sepatutnya ada. Dia takut dia buat sort salah sort dia guna lah. Sebab kita dah buat pengisian data pun kita screenshot lah. Saya hantar lah. Tapi tak ada tak kalau ikut pada Puan Saliza suruh isi semula dia tak. Siapa suruh tak isi dia tak. Bukan tak isi kita dah isi. Kalau bukan kita tak isi, kita dah isi. Kalau kata kita tak isi lagi, kita akul lah, kita kena isi lah. Betul lah. Tak apa. Satu ke. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memuji dan merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat serta kurnia-Nya pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam pertemuan kuliah duha di dataran ataupun di bazar HIG Hotel ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Saya diamanahkan untuk mengganti Al-Fadhil Ustaz Rashidi Syukri. Ustaz Rashidi tak dapat hadir, jadi saya ganti dia lah. Hari ini tengok perempuan ni ramai. Tuan-tuan, perempuan tak nampak, saya nampak. Tu kelebihan saya lah. Saya boleh nampak perempuan tak nampak. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan membicarakan satu tajuk, satu kupasan yang saya ingat saya ada janji masa saya datang kuliah duha dulu. Saya pernah janji, saya kata kalau ada kesempatan, kalau ada lagi saya datang ke sini, saya akan cakap tentang soal ni. Dulu saya cakap tentang kelebihan Al-Quran dan kelebihan orang yang membaca ataupun ahli Al-Quran. Ini saya nak cakap tentang mukjizat yang berkait dengan para nabi dan para rasul, dan sudah tentulah mukjizat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamilah, yakni Allah Ta'ala, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai peringatan. Quran itu Allah sebut dengan nama Az-Zikra. Az-Zikra maksudnya ialah peringatan. Sebab Al-Quran ni memang untuk ingat kita. Kita ni tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, manusia ni sifat dia lupa, suka lupa. Yang nak peringat kita siapa? Yang nak peringat kita adalah Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan melalui Nabi SAW. Sekarang Nabi dah tak ada. Nabi dah tidak bersama dengan kita secara kehidupan. Nabi, kita bukan hidup sezaman dengan Nabi. Maka yang nak memperingatkan kita sudah tentulah adalah tinggalan ataupun warisan para Nabi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Nabi kata, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Jadi yang kita nak ambil peringatan, kita nak ambil teguran, kita nak ambil pedoman ini adalah daripada lisan ataupun daripada ucapan para ulama yang menyampaikan, yang menghuraikan, yang menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran dan sabda Nabi junjungan.
Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang berbentuk i'jaz ataupun kita kata sebagai mukjizat, iaitu untuk melemahkan orang-orang yang mengkufuri Al-Quran itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabar orang-orang musyrikin. Kita tahu ketika Al-Quran diturunkan, orang musyrikin, orang Quraisy pada ketika itu, mereka ini mempunyai kelebihan. Apa kelebihan mereka? Kelebihan mereka ialah mereka dapat mencipta, membaca dan juga mengalunkan bait-bait syair. Syair ni bahasa Arab dia panggil syair, kalau kita panggil puisi, sastra. Mereka boleh baca, mereka boleh hafal, mereka boleh alunkan bait-bait syair sampai beratus-ratus bait, beratus-ratus rangkap, sampai beribu-ribu rangkap. Tetapi apabila Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lemah terus apa yang mereka ada. Apa yang mereka usahakan tu lemah. Sebab mereka tak mampu nak mendatangkan yang setanding dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mencabar orang musyrikin supaya mendatangkan yang sebanding ataupun yang semisal dengan Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la inijtama'atil insu wal jin," kalaupun manusia dan jin ini berkumpul. Jin dengan manusia ni berkumpul, makna kata buat seminar, buat kursus, panggil semua jin, panggil semua manusia hak hebat-hebat, ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, untuk nak mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ini. Yang nak datangkan dengan semisal Al-Quran, jin dan manusia berkumpul, bermesyuarat. Apa kata Allah? La ya'tuna bimithlih, mereka tidak mampu untuk mendatangkan ataupun menghasilkan yang serupa dengannya. Al-Quran ni makna kata, kalau kita kata manusia paling hebat, tak boleh nak buat. Manusia paling pandai, tak boleh nak buat. Jin, pergi cari jin hak paling hebat pun tak boleh nak buat. Kalau manusia dengan jin berkumpul pun, dua-dua pun tak boleh nak buat. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira, kata Allah Ta'ala, walaupun mereka itu saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Tak boleh, tak mampu. Itu Allah Ta'ala cabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mencabar supaya didatangkan 10 surah yang sama ataupun sebanding dengan Al-Quran, pun tak dapat nak diusahakan, tak mampu. Kemudian Allah cabar lagi sekali dalam surah Al-Baqarah dengan mendatangkan satu surah sahaja. Dalam Al-Quran ada 114 surah, tuan-tuan dan puan. 114 surah. Allah cabar suruh datangkan satu surah sahaja. Allah Ta'ala kata, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kamu masih lagi ragu-ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surah yang seumpama dengannya. Satu surah aja Allah Taala cabar. Kalau mampu datangkanlah satu surah. Wad'u syuhada'akum, panggil saksi-saksi kamu. Panggillah siapa pun yang kamu nak panggil, min dunillah, kecuali Allah. Allah takkan jadi saksi kepada surah yang kamu nak hasilkan, kepada surah yang kamu nak buat, kepada surah yang kamu nak cipta. In kuntum sadiqin, jika kamu benar, jika kamu orang-orang yang benar. Kalau mampulah, kalau buat boleh buatlah. Tapi tak boleh buat. Sebab apa tak boleh buat? Sebab Al-Quran ini hebat. Dia bukanlah ciptaan ataupun karya yang dihasilkan oleh manusia. Sebaliknya Al-Quran ini adalah wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad ini bersifat ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis.
Dan Allah jadikan sifat itu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai satu keaiban, bukan sebagai satu kehinaan, tetapi sebagai satu bukti bahawa Al-Quran bukan ditulis oleh Nabi. Nak tulis lagu mana? Tak boleh tulis. Maka datangnya Al-Quran itu sebagai satu wahyu yang dia menjadi mukjizat. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat rahimakumullah, saya nak cerita tentang mukjizat. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ini ramai sangat orang yang mengaku ada kelebihan itu, kelebihan ini. Bahkan ada yang menggunakan perkataan mukjizat pun. Padahal mukjizat ini hakikatnya kita betul-betul kena ingat, dia adalah satu anugerah Allah Ta'ala khusus kepada para Nabi dan Rasul sahaja. Kita orang biasa ni tak ada. Kita tak boleh guna perkataan mukjizat ni untuk diri kita. Mukjizat ini khusus kepada para Nabi dan para Rasul sahaja, sebab dia anugerah Allah. Allah dah tentukan dah, Allah dah pilih dah 124 ribu orang Nabi, 313 Rasul. Yang ni sahaja yang termasuk dalam golongan yang Allah anugerahkan kepada mereka mukjizat. Dan benda mukjizat ini adalah benda yang khawariqul adah, menyalahi kebiasaan, mencari adat. Maknanya benda yang luar biasa, benda yang luar biasa, dan dia hanya berlaku kepada para Nabi dan Rasul sahaja. Dan perkara tersebut tujuannya adalah i'jaz, untuk melemahkan orang kafir, untuk melemahkan musuh-musuh, dan tidak ada sesiapa pun yang mampu menandingi ataupun yang nak mendatangkan yang sebanding dengan mukjizat tersebut, khususnya Al-Quran yang saya sebut tadi. Tak ada siapa boleh buat. Bukti dia apa dia? Allah Ta'ala dah bagi tahu dah dalam Al-Quran sendiri. Allah dah bagi tahu bahawa mukjizat ini yang paling agung ialah Al-Quran, sebab dia tidak ada yang sebanding yang boleh didatangkan oleh mana-mana makhluk, termasuk kalau kepala-kepala jin dan pemimpin-pemimpin manusia bersatu hati nak buat, nak kerjasama, nak buat yang sebanding dengan Al-Quran pun mereka takkan mampu untuk nak menghasilkan perkara tersebut. Dan kita kena ingat bahawa mukjizat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dalam dua keadaan. Yang pertama ialah mukjizat yang secara lahiriah, mukjizat yang secara zahir, yang disebut sebagai mukjizat hissi. Yang ni, mukjizat ini hanya wujud pada ketika Nabi dan Rasul masih ada sahaja. Nabi dan Rasul masih ada saja yang ada. Dan mukjizat ini boleh dilihat secara terus oleh mereka yang hidup sezaman dengan mereka. Dan kita hanya mendengar cerita sajalah. Kita hanya mendengar cerita sahaja. Nabi Muhammad pun Allah Ta'ala cerita tentang kelebihan atau mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran bahawa Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya ialah dia diberikan kurnia tongkat. Tongkatnya itu boleh berubah menjadi ular ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Boleh berubah menjadi ular yang besar, yang mana ular itu memakan ular-ular daripada tukang sihir Fir'aun yang lain. 40 orang tukang sihir Fir'aun semua pakat bertaubat ikut Nabi Musa. Pasal apa? Pasal mereka nampak, mereka tengok kelebihan yang ada pada Nabi Musa ini benar-benar bukan sihir macam mana mereka buat. Tukang sihir Fir'aun ni mereka sihir. Sihir ni bantuan jin. Bantuan jin. Jin ada kelebihan juga, dia boleh berubah bentuk. Dia ubahlah bentuk tali-tali tukang sihir Fir'aun, tongkat-tongkat tukang sihir Fir'aun menjadi ular. Tapi Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular yang besar. Pasal apa waktu itu Allah Ta'ala bagi macam tu? Untuk nak melemahkan
orang yang menjadi tukang sihir Firaun. Jadi mereka pun pakat terima Nabi Musa. Mereka pakat buat satu keputusan, kita kena ikut Musa. Musa betul, Firaun tak betul. Lalu apa yang mereka dapat? Firaun perintahkan tentera-tentera dia kumpul semua tukang sihir ni, penjarakan. Itu yang mereka dapat. Berada bersama kebenaran, mendapat siksaan daripada Firaun. Allah cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Musa pernah ketuk tongkatnya ke Laut Merah, dan Laut Merah itu terbelah dua. Idrib bi asakal bahr. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, ketuk tongkatmu ke laut, dan laut itu terbelah dua. Ketika Nabi Musa bawa Bani Israel lari daripada ancaman Fir'aun dan tentera-tentera dia. Laut terbelah, tuan-tuan. Kita hari ini kalau ketuk, ayak pun tak putih. Jangan kata laut terbelah. Tak mungkin. Sebab kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kalau ada orang dia kata kami boleh buat, tetapi dia bukan berjaya sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Musa. Kalau dia kata kami boleh potong sungai ustaz, cara dia macam mana? Kami kambuh. Itu bukan mukjizat. Itu orang hak bawa jentolok je boleh buat. Dia kata kami boleh putih sungai. Itu bukan mukjizat. Yang kata mukjizat ni serta-merta buat la-la tu jadi. Bukan sendiri punya usaha, tetapi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan ataupun mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa ini untuk memperkuatkan keimanan, memperkuatkan keteguhan iman para sahabat. Sahabat tengok, maka para nabi-nabi terdahulu juga ada mukjizat, begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang kedua, tuan-tuan dan puan, iaitulah mukjizat yang berbentuk batiniyah ataupun mukjizat maknawi. Mukjizat pertama mukjizat hissi, mukjizat yang zahir. Mukjizat yang kedua mukjizat batin ataupun mukjizat maknawi. Mukjizat maknawiyah ni ialah perkara yang kita nak kena fikir, kita nak kena renung, kita nak kena perhati, baru kita faham. Iaitu kata ulama, mukjizat maknawiyah ini iaitulah Al-Quran. Sebab Al-Quran ini kalau orang biasa dia ambil, dia buka, dia tengok, dia letak balik, tak ada apa. Tapi kalaulah direnung, diperhatikan, dikaji, maka akan terpancarlah cahaya Al-Quran itu sendiri. Ada orang kafir yang bila dia baca Quran dapat hidayah dia, padahal Al-Quran itu tak bercakap dengan dia. Kita yang bercakap dengan dia mungkin beratus-ratus jam, beribu-ribu jam, belum tentu ubah dia, belum tentu. Tetapi Allah menjadikan hidayah itu terpancar daripada Al-Quran. Bila dia kaji, bila dia baca, dia boleh berubah kepada Islam. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Baik, itu mukjizat yang berbentuk maknawiyah ini, iaitu Al-Quran. Kita kena renung, kita kena kaji, kita kena tengok. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan mukjizat ini kepada para nabi dan para rasul? Yang pertama adalah untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Kalau tak ada benda-benda ni semua, nabi-nabi itu tetap nabi juga. Nabi-nabi itu tetap rasul, rasul-rasul itu tetap rasul juga. Tapi diperlekeh dan diperkecilkan oleh orang biasa. Lebih-lebih lagi para penentang. Nabi Nuh alaihi salam pernah dicerca oleh para umat zaman dia. Bila Nabi Nuh alaihi salam mengajak umat pada zaman dia supaya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Umat zaman Nabi Nuh ni canggih dah, hebat dah. Nabi Nuh ni nabi ataupun rasul yang ketiga, tuan-tuan puan. Adam, Idris, Nuh. Mana zaman awal. Tapi zaman itu pun dah hebat dah. Kita tak tahu hebat zaman itu entah-entah lebih hebat daripada zaman kita. Tapi kita tak tahu kehebatan mereka macam mana. Sebab tamadun mereka lenyap. Tak ada tinggal satu pun. Semua dibinasakan. Termasuk tamadun Nabi Sulaiman pun macam tu. Lenyap.
Barangkali entah lebih canggih daripada zaman kita yang ada pada hari ini. Zaman Nabi Nuh alaihi salam, bila Nabi Nuh ajak umat-umatnya supaya bertaubat kepada Allah Ta'ala, apa kata umat Nabi Nuh? Mereka kata kepada Nabi Nuh, mereka kata, wahai Nuh, kalaulah Allah nak menjadikan seorang utusan, seorang rasul untuk kita ini, nescaya Allah akan utuskan malaikat. Bukan engkau Nuh, kau ni macam kami juga, hang ni macam kami juga. Mereka kata, hang ni Nuh macam kami juga, hang ni sama macam kami, pergi ke pasar macam kami, makan macam kami, buang air macam kami, minum macam kami, berkeluarga macam kami. Mereka tak terima. Sebab apa? Sebab bagi mereka, mereka mengatakan bahawa Nabi Nuh tu sama macam mereka. Maka Allah jadikan mukjizat kepada Nabi Nuh alaihi salam, boleh buat bahtera, boleh buat bahtera yang besar, walaupun diejek oleh orang-orang yang menentang Nabi Nuh dengan mengatakan Nabi Nuh gila kerana buat bahtera di sebuah kawasan yang tidak ada air. Buat bahtera di kawasan tak ada air, dia kata nak buat apa? Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Nabi Musa alaihi salam ketika menghadapi orang-orang Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam ini kita tahu Allah sebut wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa boleh berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan Nabi Allah Musa sebagai rasul ulul azmi, didik asuh Bani Israel ni, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, bertahun-tahun disesatkan oleh Allah Ta'ala dalam lembah Tih. Di satu lembah di Mesir sana namanya lembah Tih, bukan teh hak kita duk minum tu, namanya lembah Tih. Satu lembah disesatkan selama 40 tahun. Dalam tempoh 40 tahun itu hanya makan dua jenis, manna dan salwa. Manna dan salwa. Manna sejenis minuman daripada sari jus, dan salwa ialah sejenis burung yang melata di atas muka bumi, dia tak terbang. Burung apa? Burung puyuh. Habis kurang macam tu lah. Tapi tak tahulah yang tepatnya macam mana. Tapi burung tu enak lah, tak macam lah burung puyuh. Setengah orang kata tak kalah burung puyuh. Burung puyuh pun isi pun tak ada. Tapi nak abang kata Allah bagi makanan itu kepada Bani Israel dalam tempoh masa 40 tahun disesatkan di lembah Tih. Tapi mereka tak bersyukur. Nabi Musa kena hadapi ni orang-orang Bani Israel ni, sampai kepada satu peringkat mereka minta nak tengok, nak dengar macam mana Nabi Musa bermunajat, berbicara dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa bawa mereka pergi dengar. Lepas mereka dengar, mereka main akal baru. Mereka kata, kami dengar dah Musa oi. Lah ni kami nak tengok pula lah Tuhan. Ini melampau lah. Ini melampau. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, maka mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala bagi kepada Nabi ni pun banyak. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi boleh memperbanyak makanan yang sedikit. Ada dua kisah saya nak sebut. Satu, Nabi SAW memperbanyakkan susu. Susu yang sedikit. Satu hari Rasulullah SAW keluar daripada masjid, nampak Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia ahlu sufah. Dia tak ada kerja. Dia kerja bila Nabi suruh buat kerja. Nabi pernah suruh dia buat kerja, dia pimpi buat kerja. Kadang ada upah, kadang tak ada upah. Dia buat aja tugas yang Nabi suruh. Dia ahlu sufah, kerjanya belajar. Duduk dekat tepi masjid Nabi itu, bila ada majlis ilmu dia akan pergi belajar. Dia akan belajar dengan Nabi. Sebab tu dia antara sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak. Pasal apa? Dia kerja, dia belajar je. Kerja dia belajar. Jadi banyak dia meriwayatkan hadis.
Maka satu hari, satu malam, Abu Hurairah ni duduk tengah tunggu-tunggu di luar masjid. Nabi nampak dan Nabi ajak pergi ke rumah. Nabi ajak, kemudian Nabi datang, Nabi masuk ke dalam rumah baginda. Nabi tanya kepada isteri baginda, apa yang ada? Isteri baginda bagi tahu, kata, kita ada sebekas susu. Satu bekas susu. Satu wadah, satu mangkuk, satu bekas susu. Yang susu tersebut memang disediakan untuk Nabi. Kemudian Nabi ajak pula tetamunya Abu Hurairah pi. Kemudian bila Nabi tengok ada susu, maka Nabi kata pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu pi panggil semua ahli sufah yang ada. Abu Hurairah pun tengok susu sikit je. Nak pi panggil semua. Tak apalah, dan Nabi suruh buat juga. Pi panggil semua. Tak ada cakap banyak lah sahabat-sahabat ni yang warak-warak ni. Dipanggil ahli sufah semua pakat merah ramai. Ahli sufah ni ramai, dekat 40 orang. Lalu baginda Nabi SAW ambil susu tu, tuang masuk ke dalam gelas dan bagi minum pada tiap-tiap seorang daripada ahli sufah. Tiap-tiap orang dapat minum. Bila minum, mereka pun pakat balik. Habis balik, akhir sekali Nabi bagi kepada Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah minum. Abu Hurairah pun minum. Habis satu bekas. Nabi tanya, nak lagi tak? Kamu lapar lagi tak? Dia kata, nak lagi. Nabi bagi lagi satu bekas. Minum lagi dia. Sampai habis, last sekali Nabi minum baki daripada susu tersebut sampai habis. Dan itu bukti bahawa Nabi boleh memperbanyakkan makanan yang sedikit. Pada satu ketika yang lain, ketika sahabat-sahabat Rasulullah SAW bersama Rasulullah sedang menggali parit di luar kota Madinah, nak berlaku peperangan Khandaq. Nabi dan beberapa orang sahabat dipelawa untuk datang ke rumah satu orang sahabat untuk makan. Sebab apa? Nabi dah beberapa hari tak makan. Sahabat-sahabat kurih. Ada yang terpaksa ikat batu di perut. Ikat batu di perut, tak tahulah tujuan apa. Tak ambil kembung kot. Ikat batu di perut. Dan Nabi SAW dipelawa. Kemudian bila Nabi sampai ke rumah sahabat tersebut di pinggir kota Madinah, Nabi kata, apa makanan yang nak dihidangkan? Maka dikeluarkanlah satu ekor kambing, kalau tak silap saya, satu ekor kambing, dan juga sedikit gandum untuk dibuat roti. Bukan tepung, gandum. Gandum untuk dibuat roti, gandum kasar. Dan Nabi kata, pergi panggil beberapa orang tukang masak yang ada di Madinah ni. Sahabat Nabi pun pergi panggil lah. Panggil macam kita nak buat kenduri. Panggil, dapatlah 12 orang tukang masak. Pakat datang. Bila datang, Nabi pun bagi tahu, okey, sebelum kamu nak sentuh, nak uli, nak buat roti, biar Nabi yang sentuh dulu. Nabi yang uli dulu. Nabi sentuh dan Nabi ulikan gandum tersebut. Kemudian Nabi kata, okey, sekarang kamu dah boleh mula untuk buat roti. Makcik-makcik ni pun pakai ambil lah gandum tu buat roti. Uli, bakar roti, bakar roti. Tak habis-habis. Gandum tu duk ada sedia, tak habis-habis. Gandum tu sampailah semua sahabat dapat makan. Berserta dengan hidangan kambing yang dimasak dan disaukkan sendiri oleh Nabi SAW. Semua sahabat menyaksikan makanan yang sedikit cukup untuk bilangan yang ramai. Sebab apa? Berkat Rasulullah SAW. Ini mukjizat Nabi. Kita tak ada tuan. Kita nak tambah kuah boleh. Buat sup ayam sekok jadi sekok jugalah. Nak bagi jadi banyak, tambah kuah. Buh ayam lagi lebih. Itu boleh. Kalau kata nak bagi jadi ayam tu bagi jadi tak habis, tak ada. Tidak, orang tak jual ayam. Orang tak jual ayam. Kita punya ayam beli tahun ni, tahun depan pun tak habis. Raja duk perangat sauk tu. Muslimat rahimakumullah. Dan ada benda yang berlaku kepada diri para nabi dan para rasul sebelum mereka dilantik menjadi nabi dan rasul. Itu namanya irhaus. Irhaus ni satu perkara pelik yang berlaku ketika sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Umpamanya Nabi Muhammad ketika Nabi berusia 12 tahun dibawa oleh Abu Talib ke Syam.
pada ketika Nabi dibawa oleh Abu Talib ke Syam, berjumpa dengan seorang rahib namanya Buhairah. Buhairah ni dia boleh tahu kata itu Nabi pasal apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab dia nampak awan ikut Nabi. Awan ni sentiasa memayungi Nabi. Kalau kita berjalan, awan duk ikut kita, jangan duk perasan Nabi pula. Oh, dia kata tengok, awan duk atas, aku pergi mana pun duk ikut. Tak. Maksud kata awan itu jelas kelihatan khusus memayungi Nabi SAW. Baik, itu Buhairah kata, betul lah tu, ini Nabi. Maka Buhairah pesan kepada Abu Talib, bawa balik elok-elok anak kamu ini, simpan dan jaga dia, jangan keluarkan daripada tempat tinggal dia. Abu Talib pun bawa balik ke Mekah, tak pernah keluar dah. Pasal apa, tuan-tuan dan puan? Risau kalau dijumpai oleh orang-orang fanatik daripada kalangan Yahudi, daripada kalangan Bani Israel, mereka akan bunuh Nabi. Ini Buhairah dah buat ramalan lah. Pasal apa? Pasal dia tahu orang Yahudi, orang Bani Israel memang mereka tak puas hati. Pasal Nabi akhir zaman dilantik oleh Allah Ta'ala daripada kalangan bangsa Arab, Quraisy, bukan daripada kalangan bangsa Bani Israel mereka. Sebab itu sampai daripada situ sampai kepada pada masa sekarang, orang Israel mereka bermusuh dengan orang Arab. Ini musuh tradisi, tuan-tuan. Musuh tradisi. Orang Israel yang duduk dekat di Israel tu, mereka takkan sekali-kali berpuas hati dengan orang Arab Palestin. Sebab tu mereka duk bunuh orang Arab Palestin. Pasal apa? Pasal Arab. Mereka Yahudi, mereka Israel, mereka tak terima orang Arab. Pasal apa? Daripada sejak nenek moyang keturunan mereka dulu lagi dah tak berpuas hati dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad dilantik daripada kalangan orang Arab Quraisy. Dan kita tahu, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, antara mukjizat nabi-nabi yang terdahulu yang saya sebut tadi, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau Nabi Musa alaihi salam ada mukjizat, begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Umpamanya Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah Taala kurnia kepada Nabi Isa dapat mencelikkan orang yang buta. Orang buta kan dapat disembuhkan. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun boleh melakukan perkara ini. Orang yang buta dicelikkan. Ini mukjizat yang Allah bagi khusus kepada orang-orang yang para nabi dan para rasul. Dan benda ini tidak mustahil boleh berlaku kepada manusia biasa yang bukan nabi dan bukan rasul, dan dinamakan sebagai karamah. Ini kita kena yakin, kita kena ingat, kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahawa di kalangan hamba-hamba Allah Taala ini ada orang yang betul-betul hampir, betul-betul dekat dengan Allah Taala, yang betul-betul bertakwa, yang mereka itu diberikan tingkat kewalian. Mereka itu adalah wali Allah, aulia, orang yang hampir kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini ada karamah. Iaitu orang-orang para wali ini mereka memiliki karamah mereka sendiri. Tetapi bagi para wali, mereka mengatakan bahawa mereka tidak heran dengan karamah. Karamah wali ni mereka tak heran. Kerana bagi mereka, mereka lebih utamakan istiqamah. Dia ada dua, satu karamah, satu lagi istiqamah. Para wali Allah ni mereka nak istiqamah. Istiqamah ni apa dia, tuan-tuan? Iaitu istiqamah orang yang istiqamah berterusan dalam bertakwa kepada Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang dan melakukan segala apa yang diperintah. Bertakwa, itu istiqamah. Istiqamah tu dia kata lebih baik daripada 1000 karamah. Saya nak cerita kat tuan-tuan dan puan tentang satu karamah wali Allah. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni Nabi SAW pernah sebut kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Umar, wahai Ali, satu masa nanti kamu akan berjumpa dengan satu orang lelaki yang namanya Uwais Al-Qarni.
bila kamu jumpa dengan lelaki ini, maka kamu mintalah dia mendoakan kamu. Tuan-tuan, puan-puan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, dua orang sahabat ini sahabat yang paling kanan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, empat sahabat ini khulafa ar-rasyidin. Mereka menjadi khalifah selepas Rasulullah wafat. Tapi Rasulullah pesan suruh jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Pasal apa? Kerana doanya mustajab. Ciri-ciri para wali Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab. Doa depa mustajab. Allah Taala terima, makbul. Pasal apa depa ni doa Allah Taala makbul? Banyaklah sebab dia. Dan saya nak sebut ialah satu ketika Uwais Al-Qarni pernah ikut satu kapal. Dia naik satu kapal bersama dengan orang-orang kaya dalam kapal itu. Orang kaya ramai dulu dalam kapal itu. Maka sampai ke tengah laut, kapal tu berlayar, tiba-tiba datang ribut. Kapal pun dah terhuyang-hayang. Dah nak karam dah. Tiba-tiba ada satu orang lelaki yang masih lagi leka beribadah, duk beribadah. Orang lain pun heran, yang kapal ni kira nak tenggelam dah, dia duk beribadat lagi. Dan orang pun tanya kepada dia, wahai hamba Allah, kamu ni siapa? Maka dia pun katalah, tak apalah, saya nak turun daripada kapal ni. Dia pun turun daripada kapal itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berjalan atas air. Atas air ni jalan, turun daripada kapal, berjalan atas air, atas laut. Mana siapa boleh buat? Semua orang pakat terpegun tengok. Depa kata, depa pun mula yakin, oh, kamu ni orang yang Allah Taala kasih. Sebab tu kamu boleh berjalan atas air. Wahai hamba Allah yang soleh, depa pakat kata kat dia, tolonglah doa kepada Allah supaya kapal ini selamat, kami semua selamat. Lalu Uwais pun berdoa. Sebelum dia berdoa, Uwais pun mengatakan kepada mereka bahawa kalau kamu nak selamat, kamu keluar daripada kapal ni. Pakat hak mana duduk dalam kapal itu semua pakat keluar, berdiri atas air sama-sama dengan dia. Lalu kapal itu pun tenggelam. Lepas tenggelam, salah seorang daripada hartawan itu pun kata kepada dia, apa yang ada dalam kapal ni sebahagiannya kami nak bawa untuk bagi kepada fakir miskin, tapi sekarang dah ditenggelamkan. Dia kata, wahai hamba Allah yang soleh, bolehkah kamu doakan supaya kapal itu ditimbulkan kembali? Uwais pun berdoa, kemudian dengan takdir izin Allah Subhanahu wa taala, kapal itu timbul balik. Makna kata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baru mereka tahu bahawa itu adalah wali Allah yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni sangat terkenal, tuan-tuan dan puan. Dia hidup zaman Nabi tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia hidup zaman Nabi tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi, sebab tu dia tak digelar sebagai sahabat. Dia sebagai tabi'in, dia hanya sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Satu ketika bila dia datang ke Mekah untuk menunaikan haji, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dapatlah berjumpa. Bila berjumpa, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta supaya Uwais untuk mendoakan kepada mereka. Ini membuktikan bahawa satu orang manusia yang darjat ataupun kedudukannya dah tinggi dah, seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, masih sifatnya tawaduk. Apa sifat tawaduk ni, tuan-tuan dan puan? Iaitulah sifat wali Allah. Sebab tu kita mengatakan bahawa para khulafa ar-rasyidin itu pun adalah wali-wali Allah. Mereka bukan Nabi, mereka bukan Rasul, tetapi mereka adalah wali-wali Allah yang mereka itu saling kenal mengenal di antara sesama mereka. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita menyorot lebih jauh lagi, kita tengok pula kepada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah berdebat dengan Namrud.
Namrud ni satu orang pemimpin, penguasa yang zalim, yang mengaku Tuhan, yang mana dia ini kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia perintahkan kepada para tentera dia supaya bakar unggun api yang besar. Tujuannya apa? Nak bakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah kurnia kepada Nabi Ibrahim mukjizat, api menjadi sejuk. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah, wahai api, jadilah engkau sejuk. Nabi Ibrahim jampi kepada api. Istilah kita guna istilahnya jampi. Kalau kita nampak ulang, wahai ulang, jadilah engkau tak berbisa kepada mana-mana makhluk. Tak berbisa sungguh, sebab ulang sawa memang tak berbisa. Tapi kalau ulang sawa pun lari dah. Nama kata ulang memang tak berbisa sungguh. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia jampi, dia kata kepada api. Api ni tuan-tuan perempuan, mana ada api sifatnya sejuk? Tak ada lah. Kalau sejuk tu orang tak panggil api. Api yang panas itu kemudiannya berubah menjadi sejuk. Hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, qulna ya narukuni bardan wa salaman, jadi selamat kepada Nabi Ibrahim ala Ibrahim. Jadi kita boleh guna juga tuan-tuan doa ini untuk kalau sekiranya kita terkena api, anak kita ke siapa-siapa yang demam panas, gunakan ayat ini sebagai jampi. Ustaz, jampi ni bukan bomo saja ke? Siapa kata bomo, doktor pun jampi. Tapi doktor jampi dia mahal sikit lah, kena bayar bil. Muslimat rahmatullah. Kita lah panggil jampi, bukan jampi dia baca. Kita baca tu. Jadi kita baca itu tujuannya apa? Ialah untuk mengambil keberkatan daripada ayat Al-Quran. Ambil keberkatan daripada ayat Al-Quran ni boleh, tak ada masalah. Kita ambil keberkatan daripada ayat kursi. Selalu kita duk baca ayat kursi, betul tak? Kita baca ayat kursi ni untuk apa? Takkan tunggu jumpa hantu baru baca. Jumpa hantu baru baca, tak baca lah. Kalau jumpa hantu ni mulut terkelu, terkatuk, tak erti nak baca lah. Tak terkeluar orang kata. Melainkan kalau kita duk biasa baca. Ayat kursi ni kita baca tuan-tuan dan perempuan tiap-tiap kali lepas sembahyang. Baca ayat kursi tiap-tiap kali lepas sembahyang. Lepas sembahyang dia baca ayat kursi. Allah janji kepada orang yang Nabi janji kepada siapa yang baca ayat kursi lepas sembahyang, dia ahli syurga. Siapa yang baca ayat kursi lepas sembahyang, dia ahli syurga. Tak ada sesuatu yang boleh halang daripada masuk syurga melainkan setelah dia mati. Hidup tak boleh masuk syurga lah, mati baru boleh masuk syurga. Yang pertama. Yang kedua, orang yang baca ayat kursi, dia diselamatkan daripada segala jenis gangguan jin syaitan. Itu kelebihan kita ni tuan-tuan perempuan, memang selalu kena kacau dengan jin syaitan. Sama ada kita sedap ataupun tak sedap, memang sentiasa dia duk kacau. Jin syaitan ni dia sentiasa duk kacau kita. Sebab apa? Sebab Iblis dah janji dengan Tuhan akan ganggu keturunan Bani Adam. Turunan manusia ni Iblis dah janji lah, dia akan kacau. Jadi sebab yang demikian, kita ambil keberkatan dari ayat kursi, kita baca. Bersabit dengan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita, dia kata, aku pernah dilantik oleh Nabi untuk menjaga stor. Jaga stor Baitul Mal, stor khazanah, stor makanan-makanan. Abu Hurairah dilantik oleh Nabi untuk jaga pada waktu malam. Satu ketika Abu Hurairah tengah jaga-jaga tu, tiba-tiba ada muncul satu lembaga, satu lelaki yang dia masuk, dia curi makanan dalam gudang tersebut. Jadi Abu Hurairah dapat tangkap. Kemudian Abu Hurairah tanya dia, kenapa kamu mencuri? Lelaki ni kata, aku mencuri kerana keluarga aku sedang kelaparan, duk tunggu nak makanan, nak balik nak makan. Abu Hurairah ni dia jenis orang kesian. Dia pun kata, tak apalah kalau gitu, ambil Lelaki tu pun balik. Bila balik esok, dia cerita dekat Nabi,
Dia kata, wahai Rasulullah, malam tadi ada satu orang lelaki dia masuk curi dalam gudang Baitul Mal. Kemudian apa kamu buat wahai Abu Hurairah? Nabi tanya. Nabi tahu dah. Nabi saja tanya, apa yang kamu buat? Saya rasa kesian dekat dia wahai Rasulullah. Dia kata keluarga dia lapar, jadi saya bagi dia, saya lepaskan dia. Kata Nabi SAW, tindakan kamu salah wahai Abu Hurairah, kerana lelaki itu akan datang lagi mencuri pada malam ini. Nabi bagi tahu Abu Hurairah. Abu Hurairah ni percayalah, dan Nabi bagi tahu kata dia nak datang mencuri lagi, dia pun tunggu malam tu. Malam yang kedua dia tunggu, betul mai pula. Tengah duk ronda-ronda, tiba-tiba datang sungguh pencuri tersebut, datang mencuri lagi sekali. Dan Abu Hurairah dapat tangkap kali kedua, alasan yang sama juga dia beritahu. Dia kata, tolonglah, keluarga saya sedang lapar, mereka tak ada makan, saya terpaksa mencuri. Jadi Abu Hurairah pun kata, tak apalah kalau macam tu, ambil lah, balik lah. Esok cerita lagi dekat Nabi, wahai Rasulullah, malam tadi betul dia main lagi sekali. Nabi kata, apa kamu buat dekat dia? Saya lepaskan dia, pasal dia kata keluarga dia lapar. Ini modal tuan-tuan. Modal mencuri dekat tempat orang baik, dia lepas gitu ya. Pasal apa? Pasal dia kesian, lapar. Lalu Nabi SAW kata, dia akan datang lagi. Abu Hurairah tunggu lagi pada malam yang ketiga. Pada malam yang ketiga datang lagi lelaki ni. Lalu ditangkap juga oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah tanya lagi, kenapa kamu mencuri? Kali ni aku takkan lepaskan dah kamu. Kamu ni dah melampau 3 kali dah aku tangkap. Muka ni juga, tak ada muka lain, tak ada orang lain dah, kamu je. Lalu lelaki tu pun kata, tolonglah aku kali ni, tolonglah lepaskan aku. Dan kalau kamu lepaskan aku akan ajar kepada kamu beberapa kalimah. Abu Hurairah ni jenis orang suka mengaji. Dia abang kata nak ajak tu, dan dia pun rasa seronok. Okeylah, kalau macam tu kamu ajak kepada saya, kalau yang akan lepaskan kamu. Dia kata, okey macam ni lah. Dia kata, bacalah ayat kursi. Dia kata sebab syaitan takut dengan orang yang membaca ayat kursi. Jadi ini adalah satu pengajaran daripada satu orang pencuri yang ajak Abu Hurairah. Esoknya Abu Hurairah pun ceritalah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, malam tadi pencuri yang sama masuk lagi ke dalam gudang kita, curi lagi, saya tangkap lagi sekali. Tapi kali ini dia ajak kepada saya beberapa kalimah. Nabi pun tanya, apa yang diajar kepada kamu wahai Abu Hurairah? Dia ajak kepada saya supaya membaca ayat kursi, kerana baca ayat kursi itu menyebabkan syaitan takut. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, betul, tetapi kamu salah. Apa yang betul? Betul apa yang diajarkan oleh lelaki tadi, baca ayat kursi, syaitan takut, betul. Tapi salah apa salah? Salah kerana melepaskan seekor syaitan. Laki tu rupanya syaitan yang menyamar. Muslimat rahimakumullah. Baik, itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah Subhanahu wa taala ini mereka berbeza dengan orang-orang yang ahli fasik, orang-orang yang suka melakukan maksiat. Umpamanya pernah berlaku satu ketika ahli maksiat yang menyamar menjadi nabi, menyamar jadi nabi. Dia pun tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah meludah. Ludah ni maksudnya Nabi menghembus, Nabi meludah buih ke mata satu orang sahabat sampai sahabat itu celik balik, dapat melihat balik. Nabi pernah buat macam tu. Lalu ada orang yang dia ini bukan wali Allah, bukan orang yang baik, bukan orang yang ada karamah. Dia pun nak cuba juga. Ada satu orang buta, bukan buta, rabun mata, mai minta supaya dapat dicelik, dielokkan balik mata dia. Jadi kawan ni dia pun ludahlah ke dalam mata tersebut, akhirnya buta terus tu.
Anak abang kata apa tentang perempuan dirahmati Allah? Itu adalah ihanah. Ihanah ni penghinaan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kufur. Kalau Allah bagi sembuh, itu jadinya istidraj. Istidraj. Istidraj ni banyak Allah Ta'ala bagi kepada tok-tok bomo yang melakukan perawatan menggunakan jin syaitan. Dia buat perawatan, dia buat perubatan guna jin syaitan. Dia istidraj. Allah izin sembuh, tapi sementara. Allah izin sembuh supaya bertambah kekufuran dia, supaya bertambah melakukan syirik dia, dan akhirnya dia mati sebagai orang kafir. Itu sebagai satu istidraj. Tetapi kalau sekiranya kita orang awam ni tentang perempuan dirahmati Allah, boleh tak dapat pertolongan daripada Allah? Boleh. Karena Nabi SAW pernah menceritakan satu hadis di dalam Sahih Bukhari, menceritakan tentang 3 orang lelaki yang terperangkap dalam satu gua. 3 orang lelaki ni terperangkap dalam satu gua. Mereka tak boleh nak keluar. Lalu kata lelaki yang pertama, Nabi cerita ni, lelaki yang pertama tu dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia kata, ya Allah, aku ni ada ibu bapa yang sudah tua, dan aku jaga mereka ni dengan penuh kasih sayang. Aku tidak akan makan melainkan setelah mereka makan. Lelaki yang pertama ni dia berdoa pada Allah Ta'ala. Dia beritahu, dia mengadu, aku tidak akan makan sehinggalah mereka yang makan. Dan pernah satu malam ketika aku menyediakan susu untuk memberi mereka makan, bagi mereka minum, tiba-tiba bila aku datang ke tempat mereka, mereka sudah nyenyak terlena. Lena habis dah, duduk tunggu susu tak sampai-sampai. Lena dah dua-dua orang tua ni. Maka dia kata, aku pegang bekas susu itu sehingga keesokan paginya. Aku pun tak makan. Sehinggalah esoknya apabila mereka telah pun terjaga, aku bagi mereka minum terlebih dahulu. Ya Allah, kalau sekiranya amalan yang aku buat ini betul-betul untuk mengharapkan keredaan-Mu, maka Engkau bukakanlah pintu gua ini. Ini bukan cerita Piramli yang insun mata kaji itu tentang puan. Yang tu pencuri nak masuk simpan harta. Kasim baba nak masuk rompok harta perampok. Yang ni cerita betul dalam hadis Nabi. Nabi kata bila lelaki ini kata macam tu, pintu gua terbuka sedikit, tapi mereka tak boleh keluar lagi. Baru terbuka sikit. Lalu lelaki yang kedua pun angkat tangan, berdoa pula. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini pernah minat, pernah suka kepada seorang saudara perempuan aku. Sepupu dia ke, adik-beradik dia ke, tak tahulah. Tapi perempuan tu tak suka kepada dia. Perempuan tu tak suka kepada dia. Jadi dia kata timbullah satu perasaan jahat untuk dapatkan dia juga, nak bersama dengan dia juga. Sehingga satu ketika perempuan tu datang minta tolong kerana dia susah. Lalu dia buat syarat, boleh tolong tapi dengan syarat kena kahwin dengan dia. Maksudnya berzina lah, kena berzina dengan dia. Lalu perempuan tu pun bersetuju. Tetapi ketika mana nak buat maksiat tersebut, dia teringat dan dia takut kepada Allah Ta'ala, maka dia tinggalkan perbuatan tersebut. Dia kata kalau sekiranya benar dia tinggalkan perbuatan itu kerana Allah Ta'ala, maka bukakanlah pintu gua ini. Pintu gua terbuka sikit lagi. Sikit lagi terbuka. Lalu sampai orang yang ketiga ni, harapan terakhir lah. Kalau orang ketiga ni tak ada apa, tak boleh keluar juga. Dan orang yang ketiga pula dia berkata, ya Allah, aku ini seorang majikan, bos. Seorang majikan. Aku ini seorang majikan, aku ada ramai pekerja aku. Tiap-tiap pekerja aku bagi mereka upah sebelum mereka habis buat kerja. Bayar gaji awal maksudnya. Bayar gaji awal, tak habis bulan lagi bayar gaji dah. Jangan tunggu sampai habis bulan baru bayar gaji. Bayar gaji awal. Okey? Dia kata, lalu ada satu orang pekerja aku ini, dia telah dia telah hilang sebelum dibayar gaji. Dia tak tahulah dia balik kampung ke apa, PKP tak boleh nak mai, lebih kurang itu. Dia pun balik kampung tak boleh nak mai.
Tak jumpa. Sekian tahun gaji yang dia sepatut layak untuk dia itu aku ambil dan aku laburkan. Ni dia buat Dia ambil gaji tu, contoh gaji kawan tu 100 dirham, dia ambil, dia labur. Dia labur, dia beli binatang ternakan, dia beli, kemudian binatang ternakan tu membiak bertahun-tahun sampai beberapa tahun. Kemudian lelaki tadi datang balik untuk tuntut upah dia. Dia kata dulu saya kerja sini 10 tahun lepas. Lah ni saya tak ajar dah. Tapi saya dulu gajilah saya tak ada ambil. Apa kata majikan tadi, bos tadi, dia kata, kamu tengok di tepi ni ada satu kandang haiwan, semua tu milik kamu. Daripada upah yang aku nak bagi kat kamu tu kamu tak ada, aku laburkan, aku bela binatang-binatang ni semua dah membiak, semua jadi milik kamu. Jadi lelaki tu pun tak ada cakap banyak apa, dia pun ambil bawa balik semua. Maka kata lelaki yang ketiga, kalau semua itu aku buat kerana redamu ya Allah, maka engkau bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya tuan-tuan puan rahmati Allah, pintu gua ni terbuka dan mereka dapat selamat, boleh keluar daripada gua tersebut. Di situ nak cerita kata boleh bertawasul dengan amal soleh. Maknanya kita orang biasa, kita orang awam, kita orang yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan wali Allah pun boleh untuk nak mendapatkan benda-benda yang khariqul adah, yang mencari adat, yang disebut sebagai ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang biasa. Saya tak pasti tiga-tiga orang itu sama ada mereka itu orang biasa ataupun wali Allah. Kalau wali Allah, lebih-lebih lagi doa mereka pasti dimakbulkan oleh Allah Taala. Wali Allah ini bila dia sebut, benda tu pasti jadi. Kenapa? Kerana dia mendapat perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilham ataupun melalui mimpi. Dia panggil ru'yah sadiqah, ru'yah salihah, mimpi yang benar, mimpi yang betul. Bukan macam mimpi kita orang awam ni tuan-tuan puan. Kita mimpi orang awam ni kadang-kadang adalah mainan tidur. Kadang-kadang mimpi yang tidak sepatutnya, mimpi gangguan jin syaitan, mimpi hasad dengki orang dan sebagainya. Muslimat rahimakumullah, saya nak sentuh sikit tentang Al-Quran sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mukjizat Al-Quran ini dia sebagai satu mukjizat yang dia berbentuk bahasa Al-Quran itu sendiri. Bahasa Al-Quran ini hebat. Pernah disebut oleh seorang penyair Arab yang bernama Abu Al-Walid bin Al-Mughirah. Penyair Arab Abu Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia kata apa? Dia kata, aku belum pernah lagi mendengar kata-kata yang indah seperti ini. Dia kata Quran ni, dia tak pernah dengar kata-kata yang indah macam ni. Kemudian dia kata, dia bukanlah syair. Kalau syair ni, dia penyair, dia kenal lah syair. Bukan juga ucapan ahli sihir, bukan jampi serapah ahli sihir. Jampi serapah ahli sihir ni pun hebat juga. Bukan juga ucapan ahli sastra dan bukan juga ucapan manusia. Makanya Al-Quran ini benarlah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal sudut bahasa dia itu tak dijumpai satu pun kesilapan tata bahasa. Kita manusia tuan-tuan perempuan, kalau kita tulis buku, contohnya kita tulis buku, mesti ada kesalahan tata bahasa dalam buku kita. Kita kata, saya ni orang hebat ni, bahasa saya ni dulu belajar hebat bahasa Melayu saya. Mesti ada salah juga, walaupun sedikit. Dari sudut tata bahasa kita. Bagi dekat sastrawan negara, dia baca-baca, dia kata berlambak salah ni. Susunan bahasa salah, susunan banyak salah. Itu kita. Tetapi Al-Quran tak ada satu pun telah dikaji oleh para pakar-pakar bahasa Arab. Mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai satu kitab yang paling sempurna dari sudut bahasanya. Bukan setakat tata bahasa, bahkan kesantunan bahasa dia. Bahasa dia cukup cantik. Allah Ta'ala boleh turunkan ayat Al-Quran yang kesudahan ayatnya itu sama. Kita belum tentu lagi. Kita ada pantun. Pantun mesti yang satu sama dengan yang tiga, yang dua sama dengan yang empat. Kita ada sajak.
kita ada puisi, kita ada benda-benda itu. Bahasanya cantik tahu mana pun tak boleh menandingi bahasa Al-Quran. Dan bahasa Al-Quran itu bersifat balaghah. Makna bersifat balaghah ini dia maksudnya itu sampai, tepat. Jangan kata orang Arab boleh faham semua perkataan dalam Al-Quran, tak boleh juga. Mereka pun ada perkataan yang mereka sendiri tak faham. Kita orang Melayu ni barangkali kita boleh faham bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu ni dah banyak sangat bercampur dengan bahasa-bahasa yang bukan asal bahasa Melayu. Jadi kadang-kadang kalau mari perkataan yang kita tak pernah guna, kita pun tak tahu makna perkataan tersebut. Macam itulah juga dengan bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab ni kelebihan dia antara bahasa yang paling banyak perbendaharaan kata dalam dunia. Bahasa Arab paling banyak perbendaharaan kata. Berbanding dengan bahasa Inggeris hanya separuh daripada bahasa Arab perbendaharaan kata ni. Tuan-tuan tengok. Hebatnya bahasa Arab. Dan dalam bahasa Melayu tak kurang daripada 1,700 perkataan bahasa Arab berada dalam bahasa Melayu. 1,700. Makna kata kita ni boleh cakap Arab. Kita orang Melayu ni boleh cakap Arab sebab perkataan yang kita duk guna kebanyakannya bahasa Arab. Kuliah tu bahasa Arab. Solat bahasa Arab. Duha bahasa Arab. Kita tak terjemah tuan-tuan puan. Kita tak terjemah. Barangkali solat kita tukar kepada sembahyang. Sebenarnya sembahyang tu pun sendiri ada sejarah dia. Sembah yang sembah Tuhan yang Esa. Yang tu Tuhan yang Esa. Tu sembahyang. Maksud sembahyang tu sembah Tuhan yang Esa. Yang maksudnya Tuhan yang Esa. Saya pergi balik di rumah tak boleh panggil dah kat laki aku yang. Bukan maksud lagu tu. Balik-balik panggil yang duk fikir. Ustaz kata tadi yang tu Tuhan yang Esa. Takkan nak panggil laki jadi Tuhan pula? Tak. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan rahmati Allah? Maksudnya perkataan sembahyang itu menunjukkan satu perbuatan menyembah Tuhan yang Esa. Baik, selain daripada aspek bahasa Al-Quran juga daripada sudut isi kandungannya, dia ada peristiwa-peristiwa yang lampau diceritakan dalam Al-Quran yang beratus-ratus tahun, yang beribu-ribu tahun, yang sebelum diciptakan manusia pun diceritakan dalam Al-Quran. Sebelum Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, ada dialog antara Allah Ta'ala dengan malaikat, diceritakan dalam Al-Quran. Mana sebelum Nabi Adam diutuskan, sebelum diciptakan, dah diceritakan peristiwa tersebut. Kalau Allah tak cerita, kita pun tak tahu. Allah Ta'ala cerita kepada kita dalam Al-Quran termasuk peristiwa yang sedang berlaku. Ketika mana berlaku peristiwa fitnah kepada Sayyidatina Aisyah, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk memberitahu bahawa ada connection terus antara kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Padahal Al-Quran ni dah diturunkan. Al-Quran dah diturunkan waktu tu. Al-Quran ni dah jelas diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya Allah Maha mengetahui pada satu masa, pada satu zaman ketika Rasulullah diutuskan akan berlaku perkara tersebut. Tak ada siapa boleh halang. Allah dah rancang, Allah dah tentukan macam tu. Sebagai satu benda yang memang dah ditetapkan. Sebab itu Nabi SAW kalau berlaku sesuatu kejadian, sesuatu peristiwa, sesuatu perkara yang menuntut kepada hukum, Nabi tidak tergesa-gesa. Nabi tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Al-Quran cerita perkara yang masih belum berlaku, yang akan berlaku. Dan kalau kita buka Quran pada hari ini pun tuan-tuan, ada lagi peristiwa-peristiwa yang belum berlaku lagi yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dan peristiwa yang akan berlaku setelah manusia dan seluruh alam ni dibinasakan. Setelah berlaku kiamat pun diceritakan sudah di dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran, mengapakah kamu tidak mau untuk mentadaburkan isi kandungan Al-Quran? Patutnya kita kena hayati Al-Quran tu. Bukan takat baca, bukan takat hafal, tetapi juga kita kena memahami isi kandungan Al-Quran.
Kata Allah Ta'ala, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran itu bukan daripada sisi Allah, nescaya kamu akan menjumpai di dalamnya perselisihan yang banyak. Tetapi kerana Quran itu memang sah betul-betul datangnya daripada Allah, maka dia tidak ada perbezaan, tidak ada perselisihan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dan diperintahkan kepada para sahabat untuk menulis Al-Quran ini supaya tidak berlaku penyelewengan pada kemudian hari. Al-Quran ini tetap kekal. Para ulama mengambil secara ijma' bahawa ayat Al-Quran ini 6,000 ayat lebih. 6,000 ayat lebih. Cuma berikhtilaf pada bilangan yang tepat. Ada 5 pendapat. Satu pendapat kata 6,220 ayat. Ada pendapat kata 6,230 ayat. Ada pendapat kata 6,320 ayat. Ada pendapat kata 6,236 ayat. Dan ada pendapat kata 6,336 ayat. Mana satu yang tepat? Yang tepatnya saya sendiri semak bilang ayat Quran, buat dalam satu sistem Excel, bilang surah Fatihah ada 7, surah Baqarah 256 sampai surah An-Nas ikut resam Osmani, dan akhirnya dapat secara keseluruhan dia punya keseluruhan bilangan ayat Quran 6,236 ayat. Tuan-tuan dan puan boleh buat sendiri. Buka Quran, baca, catat berapa bilangan ayat. Surah Fatihah 7, Baqarah 286 sampai surah An-Nas, kita akan dapatlah jumlah ayat Al-Quran. Tapi ustaz, kami duk dengar ada orang kata 6,666 ayat. Yang tu bukan bilangan ayat. Yang tu ialah bilangan isu ataupun bilangan yang dikeluarkan, bukan bilangan ayat. 6,666 tu ada asas juga, tapi dia bukan bilangan ayat. Bilangan ayat yang berikhtilaf di kalangan para ulama ada 5 pendapat. Tapi saya setuju dengan pendapat ulama Kufah 6,236 ayat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan Nabi SAW, saya nak cerita sikit lagi tentang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan semasa ketika hayat Nabi. Ketika hayat Nabi turun surah Al-Masad. Surah Al-Masad ni surah Tabbat yada abi lahabim wa tabb. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dengan bersungguh-sungguh, celakanya. Tabbat yada abi lahabim wa tabb. 2 kali ulang celaka. Orang bila tahu kata ayat Quran dah turun mencela Abu Lahab, orang musyrikin ni pergi jumpa Abu Lahab, pergi cerita ke Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ayat Quran dah turun, Muhammad dah baca, kamu hang dengan bini hang nanti akan masuk neraka. Abu Lahab tahu tak? Tahu lah. Abu Lahab buat apa? Relax ya. Abu Lahab relax ya. Buat tak peduli ya. Kalaulah betul ini rekaan, bukannya wahyu daripada Allah Ta'ala, tentu benda ini boleh untuk tak berlaku. Maksudnya apa tuan-tuan? Setiap peristiwa, setiap yang ayat-ayat Al-Quran ini tidak ada satu pun yang salah. Semua betul. Allah Ta'ala sebut tentang Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala kata orang Ashabul Kahfi ni mereka ditidurkan dalam gua selama 300 tahun atau 309 tahun. Betul tak betul 300 tahun 309 tahun ni? Pasal apa ada 2 jumlah? Satu 300 tahun, satu 309 tahun. Bila dibuat kajian betul lah. Kalau 300 tahun Syamsiah, 300 tahun Masihi, nilai ataupun persamaannya adalah sama dengan 309 tahun Qamariyah. Pasal apa jadi lagu tu ustaz? Sebab tiap-tiap 33 tahun ada satu tahun pertambahan. Tiap-tiap 33 tahun
1 tahun pertambahan dalam kalender Qamariyah. Kalender Qamariyah ni kita ikut bulan. Sebab tu kalender Qamariyah ikut bulan, dia kena tengok anak bulan, tengok hilal. Tengok hilal, kalau nampak hilal baru boleh kira. Dan bilangan hari dalam kalender Qamariyah sama ada 30 ataupun 29. Berbeza dengan kalender Syamsiah. Kalender Syamsiah, kalender matahari, perkiraan hari tarikh masanya berbeza. Bulan Januari 31, bulan Februari 28, 4 tahun sekali 29. Bulan Mac 31, bulan April 30, bulan Mei 31, bulan Jun 30, Julai 31, Ogos pun 31 juga. September 30, Oktober 31, November 30, Disember 31. Jadi bilangannya itu lebih beberapa hari berbanding dengan kalender Qamariyah. Bila dihitung 30 tahun kemudian, dia tambah 1 tahun. Jadi kalau 300 tahun, kena tambah 9 tahun lah tuan-tuan. Jadi betul lah, Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni betul. Dibuat kajian betul. Maka Allah Ta'ala cerita tentang Abu Lahab. Abu Lahab masih hidup. Boleh tak kalau dia lepas pada tu nak pergi jumpa Nabi Muhammad nak bertaubat? Boleh. Sayyidina Umar lawan Islam peringkat awal. Peringkat awal lawan Islam. Tak setuju dengan Islam. Apa Nabi bawa semua tak betul. Lawan Islam dia. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah mengislamkan, memberikan hidayah kepada Umar. Bainal Umarain, antara dua Umar. Allah Ta'ala, Nabi minta Allah Ta'ala bagi hidayah di antara dua Umar. Allah pilih Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Hasil daripada dia pergi dengar bacaan surah Taha. Tentang perempuan kalau ada anak degil, baca surah Taha. Surah Taha ayat 1 sampai ayat 5. Itu didengar sendiri oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi tegas, lagi cengih, lagi backing. Tu pun bila dia dengar surah Taha, lembut hati dia. Kita pun boleh baca doa ni, surah Taha. Bacalah ayat surah Taha. Ya, duk baca jampi serapah hak yang apa nama ni, hak yang bukan-bukan. Kalau ada jampi serapah hak bukan-bukan tu buanglah. Tak payah amal. Saya ada jumpa dengan satu orang, dia cerita sendiri, dia zaman muda duk baca jampi serapah. Jampi serapah bagi kuat badan, jampi serapah bagi muka lawa, muka cantik. Dia ceritalah. Saya kata kena buang lah benda-benda tu. Nak bagi muka cantik, Nabi dah ajak dah doa tengok cermin, doa waktu nak bersiap diri tu. Allahumma hassin khuluqi kama Allahumma hassin khulaqi kama hassanta khuluqi. Minta akhlak baik, rupa cantik. Jangan duk ambil hak yang doa serapah bukan-bukan. Kalau ada tinggal buat. Ada orang ambil serapah jampi pelaris, buka kedai makan, jual goreng pisang, ambil pelaris. Tak payahlah, tinggal. Kalau ada kawan-kawan nak mana ada terkeluar cerita, suruh mereka berhenti bang. Saya sungguh-sungguh ni tuan-tuan. Pasal apa? Kita duk ingat 2020, 2021, 2022 ni kereta terbang dah. Kita duk ingat dulu-dulu masa tu Mazek kata wawasan 2020, tengok kereta terbang lah. Tengok tak ada orang nak amal benda-benda hak pelik-pelik dalam masyarakat. Rupanya berlambak lagi, menjadi-jadi lagi. Yang masih lagi meminta bantuan daripada jin. Jin juga seronok lah minta bantuan daripada mereka. Padahal mereka tu makhluk yang hina. Kita manusia ni makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata dalam Quran, sungguhnya kami menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Hebat manusia ni. Ambil ayat Quran. Nak buat apa untuk kebaikan, ambil ayat Quran. Jadi balik pada cerita tadi, Abu Lahab ni kalau dia nak keluar daripada kekufuran dia terima Islam, pergi jumpa anak menakan dia Nabi Muhammad, boleh masuk Islam terus. Tapi dia tak buat. Sehingga akhirnya Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil
mati dalam kekufuran, maka jelaslah ayat Quran ini benar-benar real berlaku dan terjadi kepada mereka yang hidup pada zaman ayat itu diturunkan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ayat yang turun tentang umat terdahulu pun betul berlaku, yang turun semasa pun betul berlaku, yang akan datang pun pasti betul-betul berlaku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian-kejadian kiamat mahsyar yang barangkali berlaku ketika kita dah tak ada. Ini yang ni kita kena minta lah supaya kita tak melihat kiamat ni. Tanda-tanda kiamat ni semua dah ada lah. Tanda-tanda besar je yang belum ada lagi. Tanda-tanda kecil semua dah ada. Tanda-tanda besar belum ada lagi. Bila dah ada tanda besar, harap-harap kita dah tak ada atas muka bumi ni. Sebab Nabi kata la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Atau kama qala. Nabi kata tidak berlaku kiamat kecuali atas golongan orang-orang yang syirar, orang jahat. Orang jahat di situ maksudnya orang yang kufur. Kalau ada orang Islam pun barangkali waktu tu orang Islam dia dah tinggal dah agama dia. Orang Islam yang tak semayang lagi dah. Kita hari ini bertuah tuan-tuan dan puan kerana masih ada awliya illah yang masih berdoa, yang masih berusaha menyampaikan dakwah, yang masih mengajak masyarakat untuk mengingati Allah. Bila dah tak ada lagi dah siapa-siapa pun yang akan memimpin masyarakat ini, memberikan irsyad, yang mengajak masyarakat supaya mengingati Allah dan tidak dilaungkan lagi lah nama Allah, waktu itu kiamat pasti akan berlaku. Kita alhamdulillah lah masih lagi ada orang yang mau untuk belajar ilmu agama, memperbaiki diri jadi baik, dan kemudian seterusnya untuk beribadah dan memperbaikkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita kena jelas ingat tuan-tuan puan sebagai penutup saya nak sebut ialah Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah Ta'ala kekalkan sampai hari kiamat. Mukjizat yang lain semua Allah Ta'ala dah habiskan waktu hayat Nabi. Nabi Allah Musa alaihi salam bila berakhir, Nabi Allah Musa wafat, maka mukjizatnya pun turut berakhir. Yang kita sampai hari ini hanya cerita sahaja dalam Al-Quran. Mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam pun macam tu. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata-kata dengan biawak, dhab. Nabi pernah bercakap dengan binatang. Kalau Allah izin, daripada kalangan wali-wali Allah ada yang memahami bahasa binatang. Kalau Allah izin, binatang boleh bercakap. Cara bercakap binatang tu dia tak tukar kepada bahasa kita. Jadi kalau kita jumpa anjing tepi jalan, dia pun bagi salam kat kita, tu pelik lah. Assalamualaikum makcik, nak pergi mana? Dia bercakap lagu tu pelik lah. Kita pergi dekat dengan dia, kita tengok kot-kot ada radio mereka pasang kat tepi badan. Dia cakap bahasa dia, tapi kalau wali Allah ni dia faham binatang. Dan ini yang pernah berlaku kepada wali-wali Allah. Mereka faham bahasa binatang dan mereka boleh faham berkomunikasi dengan binatang. Kita orang biasa ni tuan-tuan dan puan, kalau kita Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala bagi, disebabkan beberapa ciri yang kita ada untuk kita menjadi orang yang dekat hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang saya nak sampaikan ialah para wali Allah ini mereka sendiri pun kadang-kala tak kenal diri mereka adalah wali Allah. Dan di antara ciri para wali Allah ini yang mereka benar-benar melakukan dengan tanpa rasa tanpa berhenti, iaitulah mereka sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sentiasa memperhebatkan amalan mereka. Dan amalan wali-wali Allah ni yang paling utama ialah mereka lebih banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Kita hari ni ada orang puasa juga, tapi puasa lepas puasa cerita kat orang. Tak mau tu kan. Saja telefon kat member, hello, hari ni nak pergi market tak? Aku bukan tak mau pergi sebab hari ni aku puasa. Cerita pula kan. Aku bukan tak mau pergi tapi sebab hari ni aku puasa. Nak cerita tak payah cerita lah. Amalan sunat ni tak payah cerita kat orang.
Yang kedua, para wali Allah mereka rajin beribadah dan mereka juga rajin beribadah pada ketika orang lain rehat. Beribadah waktu orang beribadah tu biasa kan, waktu orang sembahyang Jumaat, pergi sembahyang Jumaat, itu biasa. Tapi wali Allah ni mereka beribadat pada ketika orang lain rehat. Waktu tengah malam lah. Waktu tengah malam mereka habiskan dengan berzikir, habiskan dengan sembahyang sunat, habiskan dengan membaca Al-Quran. Itu wali-wali Allah ni mereka tiap hari habis khatam Quran. Kita tak mampu. Imam Syafi'i tiap-tiap hari khatam Quran, 1 kali khatam. Bulan Ramadan 2 kali khatam. Kita tak mampu. Muslimat rahimakumullah. Dan lagi wali Allah ialah mereka banyak berdiam. Macam perempuan lah, banyak berdiam. Saya banyak bercakap. Daripada tadi sampai lah berapa ribu kataan lah saya bercakap kan, letih dah, puasa nak berhenti dah. Perempuan semua diam, sengap, senyum semua kan. Tambah tuan-tuan kat duduk kat depan ni lagi diam sungguh mereka. Jadi muslimat rahimakumullah, itu di antara beberapa ciri lah. Banyak lagi ciri-ciri yang lain yang kalau kita ni kita tak ligan untuk nak jadi orang yang Allah Ta'ala pilih untuk bagi karamah, tapi kita nak jadi orang yang Allah Ta'ala kasih. Kita nak jadi orang yang Allah Ta'ala redha. Itu sahaja tuntutan ataupun tujuan kehidupan kita di atas muka dunia, nak kembali ke alam akhirat sebagai orang yang dikasihi dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa guna hidup atas muka dunia dengan harta rezeki melimpah ruah kalau sekiranya di akhirat tidak menjadi orang yang diredai oleh Allah Ta'ala? Apa guna kalau hidup di atas muka dunia diberikan penghormatan, diagungkan oleh orang awam, orang ramai, tetapi di akhirat menjadi orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum. أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wallahu a'lam bissawab. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Guna ya Nur. Ha? Boleh tak? Guna ya Nur. Ibrahim tu. Qulna ya naru kuni. Ayat surah apa dah? Ingat. Ibrahim tu. Boleh bahasa Melayu boleh. Boleh bahasa Melayu? Oh. Melayu macam mana nak baca? Baik boleh dua-dua. Ya naru. Ya naru. Guna ya Nur dulu guru ni Ibrahim kan. Bardan Pada guru doa ni aja lupa. Wassalaman ala Ibrahim. Ni kalau demam ke apa, kau baca di ayat tu jelum. Sebab saya nak pasok diri saya nak ubat orang, kat kawan tu suruh baca ni. Qulna Ya Nur. Muslimah boleh ambil pesanan di depan sama, ada lagi di depan.
Okey. Biasa tak. Sebab dia cari lagu tak ada. Aku nak cari macam mana. Ada ayat apa dah? Cek. Tak minta dia kata. Sebab saya duk ubah orang itu pasok ni. Duk ubah orang. Bukanlah macam bau boleh lah macam Allah bagi tu. Macam nak tolong orang tu dia tu pasok dia macam kalau tak kena kat kita balik lah. Oh tu. Dia tu baca doa ni. Macam tu lah cara dia tu yang gagah kat mai tu. Nak lindung diri baca ayat kursi tak apa dah. Dah saya baca tu bila nak buat kan nak buat lah macam nak urut orang ke bila kan ada benda ke dia tak tumpang lah kat kita macam tu. Tu mencari semai tu. Macam kita macam tak kadang-kadang kita rasa letih kan. Macam itulah. Al-Anbiya 69. Nah. Tak boleh